melatih semula, mengekalkan serta menarik bakat ataupun sumber-sumber manusia yang pintar, bukan sahaja akan menikmati kemakmuran ekonomi, malah mampu menjadi kuasa dunia. Dalam paradigma baru ini, inovasi adalah segala-galanya. Penekanan secara jelas seperti faktor-faktor lain, hubungan politik, malah perkauman yang mengatasi merit dan keperluan, bukan sahaja membuatkan kita hilang bakat-bakat terbaik, malah turut memberi tekanan ke atas, menjatuhkan standard dan juga menggalakkan budaya penurunan cemerlang. Kerajaan Malaysia juga harus menetapkan kemampuan sebagai intipati utama dalam aspek kenaikan pangkat dan ganjaran. Di sini saya rasa bukanlah warna kulit yang menentukan kemampuan atau keupayaan seseorang. Sebenarnya ini bergantung kepada dasar-dasar yang gagal. Satu contoh yang paling baik ialah negara China. Semasa negara China mengamalkan dasar-dasar komunis, di mana semua akan menerima bahagian nasi ataupun hasil ekonomi yang sama tanpa mengira betapa rajin mereka bekerja. Negara China adalah di antara negara yang paling mundur, dan rakyat China dianggap rakyat yang paling malas dalam dunia ini. Tetapi apabila dasar-dasar ekonomi bertukar berdasarkan merit, berdasarkan hasil yang diberikan bergantung kepada usaha seseorang, negara China sekarang telah mencapai kemajuan dan kemakmuran sehingga menjadi ekonomi yang kedua besar di dunia, dan baru-baru ini baru melebihi negara Jepun. So di sini adalah jelas, sekiranya kita mahu membentuk dan juga membina insan yang baik dan mengekalkan mereka, saya rasa kita mesti melaksanakan dasar-dasar yang betul, bukan berteraskan kronisme, bukanlah berteraskan kepentingan politik, tapi berteraskan keupayaan. Mana-mana negara yang gagal berbuat demikian memang akan menghadapi kegagalan. Oleh sebab itu, sekiranya dasar-dasar tidak berubah, saya tidak nampak macam mana Talent Corp Malaysia mampu untuk menarik balik sebahagian besar daripada 750,000 warga tempatan yang bekerja di luar negara. Dengan kata lain, Datuk Yang Pertua, kita harus mengamalkan dasar-dasar yang bukan sahaja color blind, tetapi juga cable politics blind, supaya kita hanya memilih yang paling baik. Kita perlu menggalakkan pengusaha atau entrepreneurs, bukanlah kroni. Sama seperti kita perlukan lebih banyak orang-orang yang berpakaran. Dan sebagai satu contoh di mana kita bukan sahaja hanya memberikan show-show dan cadangan, tapi ini pun telah diperkenalkan di negeri-negeri Pakatan Rakyat seperti Pulau Pinang. Apabila kerajaan negeri Pulau Pinang menjalankan tender terbuka, sungguh pun ada pihak tertentu yang rasa bahawa kontraktor-kontraktor Melayu tidak akan mendapat tender. Tapi apabila tender terbuka ini dijalankan sepanjang 2 tahun ini, kita mendapati yang mendapat tender secara terbuka, secara bersaing secara terbuka tanpa ada sebarang kronisme, yang mendapat kontrak-kontrak kerajaan ini 70% datang daripada kontraktor Melayu. Nah, ini menunjukkan bahawa kontraktor Melayu memang berkemampuan berdaya saing sampai ke tahap dunia. Hanya mungkin kontraktor UMNO sahaja yang tak dapat berdaya saing. So, yang nak jadi jago kampung, saya rasa bukanlah rakyat Malaysia. Mungkin yang mahu
hanya mereka jadi jago kampung supaya mereka boleh terus berkekalan kuasa, ialah Barisan Nasional sendiri. Ketiga, sekiranya kerajaan persekutuan ingin mensejahterakan kehidupan rakyat, langkah utama ialah untuk membenteras amalan rasuah yang telah makan perbelanjaan 28 bilion ringgit setiap tahun. Sekali lagi saya mendesak penubuhan suatu Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat siapa yang bertanggungjawab lesap dan kebas 52 bilion ringgit saham Bumiputera yang hilang, yang tidak sampai kepada orang Melayu dan orang Bumiputera yang miskin. Kalau kita cakap tentang kontrak sosial, yang penting ialah supaya rakyat Malaysia dapat mengecapi hasil kejayaan negara. Dan saya tidak faham mengapa kerajaan tidak mahu menubuhkan satu Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat mendapat balik 52 bilion ringgit saham supaya dapat diagihkan kepada orang Melayu dan orang Bumiputera yang miskin. Di mana-mana kita pergi, tanya orang-orang kampung, jarang ada seorang pun yang dapat saham. Malah mereka boleh jual balik, takkan kita boleh dapat saham? Ini hanya untuk orang UMNO saja. So di sini, di mana datangnya keadilan? Bukankah lebih penting bahawa kita dapat balik 52 bilion ringgit ini, agihkan semula kepada orang Melayu, orang bumi yang miskin? Dan saya rasa itulah yang kita sebutkan tentang kontrak sosial yang sebenarnya. Di samping itu, pengumuman pembekuan kenaikan tol untuk Lebuh Raya Plus saya rasa tidak bermakna apabila kerajaan pusat masih terpaksa membayar ganti rugi. Malah pengumuman baru-baru ini oleh PLAS bahawa wang ganti rugi yang akan dibayar oleh kerajaan pusat selama 5 tahun adalah 5 bilion ringgit. Satu jumlah yang sangat besar dan agak mengejutkan. Dan ini bukanlah yang diutang kepada PLAS, masih ada 2.5 bilion ringgit yang belum bayar, yang akan menjadi jumlah yang perlu dibayar oleh kerajaan sebanyak 7.5 bilion ringgit. Dan saya rasa PLAS pasti gembira menerima ganti rugi ini kerana menerima bayaran tanpa perlu berusaha membuat apa-apa kerja pun. Sudah tiba masanya kerajaan Malaysia untuk mempertimbangkan program mengambil alih konsesi ini, nationalisation, one off, sekali saja nationalisation, kerana PLAS telah dan juga konsesi tol telah mendapat keuntungan. Kos pembinaan, kos maintenance, kos gaji semua sudah dapat balik. Sekarang apa yang dia kutip hanyalah untung bersih sahaja. Dan saya rasa kalau mereka nak untung sudah untung, janganlah untung lebih. Dan ini memang untung lebih. Ini macam dia sudah dapat 2 buah Mercedes tapi nak 20 buah lagi. Saya rasa 2 buah dah cukup lah. Satu untuk dia, satu untuk isteri. Takkan nak dapat sampai 20 buah. So itu sebab demi kepentingan rakyat adalah perlu bahawa kenaikan ini tidak harus dibenarkan. Dan kalau tak mampu, saya rasa kerajaan mestilah mempertimbangkan untuk mengambil alih konsesi ini. Nah, kesan negatif apabila membayar ganti rugi PLAS sebanyak 5 bilion ringgit untuk 5 tahun ialah bahawa ia akan menambahkan hutang kerajaan persekutuan dan caj perkhidmatan hutang ke paras yang tidak sihat. Menurut laporan ekonomi Kementerian Kewangan untuk 2010-2011, jumlah hutang kerajaan persekutuan akan melonjak sebanyak 12.6% daripada 362.4 bilion pada 2009 kepada 408.2 bilion pada 2010. Ini menjana hutang sebanyak, ini bermakna setiap rakyat Malaysia, setiap daripada 20 juta rakyat Malaysia berhutang 15,118 ringgit, atau bermakna mana-mana bayi yang melahir akan berhutang 15,000 ringgit. Jika kita mengambil kira bayaran lebih 1 bilion ringgit setiap tahun kepada PLAS,